Putin hilang harapan selepas Zelensky membalikkan langkah dan mencetuskan krisis yang dahsyat di Rusia. Sehingga Putin pada tahun 1999 pun membuat ramalan yang tepat tentang apa yang berlaku. Tahu tak apa yang saya nak beritahu awak? Bahawa sikap sentiasa menuding jari keluar sebagai punca segala masalah kita adalah salah. Salah pada asasnya. Semua masalah kita terletak pada diri kita sendiri. Semuanya berpunca daripada sikap tidak bertanggungjawab dan kelemahan kita sendiri. Semua masalah kita adalah hasil perbuatan kita sendiri. Lihatlah ekonomi kita, ia memang satu kemelaratan. Lihatlah hubungan antara bangsa kita, terdapat jurang di mana-mana. Pada masa itu, ia kedengaran seperti satu diagnosis. Hari ini, ia kelihatan seperti hasil daripada 27 tahun berkuasa. Frasa itu kembali tersebar apabila bajet Rusia mengalami defisit yang lebih besar. Syarikat-syarikat melihat persekitaran perniagaan terburuk sejak 2022 dan serangan Ukraine meningkat menambah tekanan ke atas hasil minyak. Zelensky juga berundur sebahagian selepas memecat Mikhail Fedorov. Beliau mengekalkan bekas menteri itu dalam pasukannya dan menghentikan penggantian yang menyebabkan protes dan kemarahan dalam kalangan tentera. Pada masa yang sama, Ukraina telah menyerang kapal-kapal armada bayangan Rusia, meletakkan robot bersenjata dan drone untuk bertindak bersama di barisan hadapan. Dan mereka membuat kemajuan dalam perjanjian gas dengan Amerika Syarikat untuk mengurangkan lagi kebergantungan kepada Moskow. Putin berjanji untuk membina semula Rusia yang kuat. Kini beliau berdepan dengan ekonomi yang semakin perlahan, perbelanjaan perang yang meningkat, sementara Moskow membalas kritikan dengan berdiam diri dan sikap pasrah. Zelensky telah menarik balik Mikhail Fedorov dari Kementerian Pertahanan selepas hanya 6 bulan memegang jawatan itu dan mencetuskan krisis yang boleh menguntungkan Moskow. Fedorov merupakan antara nama utama yang dikaitkan dengan pemodenan drone, pendigitalan ketenteraan, dan perubahan dalam pembelian pertahanan. Keputusan itu telah mencetuskan protes di Kiev dan bandar-bandar lain, menimbulkan tentangan di parlimen dan memberi kesan kepada satu bidang yang sebelum ini menyebabkan kerugian kepada Rusia. Lebih daripada 1,000 orang telah berkumpul di hadapan pejabat presiden, sementara nama Ihor Klimenko tidak mendapat sokongan yang mencukupi untuk mengambil alih pertahanan. Zelensky mengubah nada suaranya. Presiden berkata beliau mahukan perpaduan, mengakui tanggungjawabnya terhadap krisis itu dan menyatakan bahawa Fedorov akan terus bersama pasukan walaupun peranannya masih belum ditentukan. Fedorov menolak tawaran untuk bertindak sebagai penasehat pada ketika itu, tetapi pemergiannya sudah tidak lagi mengikut jalan mudah yang dirancang oleh kerajaan. Penggantian itu terhenti dan tekanan semakin meningkat. Zelensky tidak mengembalikan kementerian itu kepada Fedorov, namun beliau terpaksa menyusun semula keputusan itu sebelum krisis menjejaskan pertahanan. Disinilah beliau mengubah haluan. Beliau mara ke hadapan, menemui tentangan dan berundur sebahagian. Figura presiden tidak sepatutnya dipilih sama sekali dalam situasi kritikal seperti ini semasa perang. Saya katakan ini dengan penuh keikhlasan. Saya benar-benar mahukan perpaduan. Pihak-pihak tidak menemuinya. Dan masalah ini bukan saja masalah pihak-pihak dan saya. Maksudnya, saya tidak menafikan tanggungjawab saya. Seperti yang saya katakan kepada anda semua, saya menghormati pihak-pihak tersebut. Saya tahu kekuatan dan kelemahan mereka dan saya sangat berharap mereka dapat memperkuat Ukraine. Tapi itulah kenyataannya. Dan dalam situasi seperti ini, anda semua ada pilihan. Sama ada pilih satu pihak atau pihak yang lain. Sebab tanpa saya, mereka tidak akan duduk bersama. Cibalan Komander Tentera Udara Pavlo Yelizarov juga telah meletak jawatan dan menyatakan bahawa penyingkiran Fedorov menjejaskan keupayaan pertahanan Ukraine. Zelensky menyedari bahawa beliau tidak hanya berdepan dengan pertikaian parlimen. Jurutera dan komander bimbang akan kehilangan rentak inovasi yang digunakan untuk mengimbangi perbezaan jumlah tentera. Putin memerhati satu perpecahan yang kelihatan bersedia untuk melemahkan Kiev. Namun, tekanan itu menghasilkan pembetulan, bukan kesunyian. Kontras ini juga muncul dalam video jalanan yang diterbitkan oleh Nexta, di mana rakyat Rusia ditanya tentang kritikan terhadap kerajaan semasa perang. Ada yang menjawab bahawa lebih baik bertahan, menerima dan mempercayai mereka yang memimpin.
Seorang gadis muda berkata dia mempunyai pendapat sendiri tetapi lebih suka mengikut majoriti. Tetapi ia menunjukkan suasana di mana tidak bersetuju telah menjadi satu risiko. Saya benar-benar berharap bahawa semua yang telah dipersetujui bersama kami di Anchorage akan dihormati dan selepas itu dia mahu menghubungi Putin untuk membincangkan semuanya sekali lagi. Supaya kata putus terakhir berada di tangan Putin. Dan bagi kami, kata putus terakhir adalah mengenai kesahihan semua perjanjian Istanbul ini. Saya benar-benar berharap ia akan jadi begitu. Negara itulah yang sedang berperang. Kita perlu faham dan sedar bahawa ini adalah peperangan. Kita perlu bersabar, memahami dan cuba mempercayai pihak berkuasa. Adakah dibenarkan mengkritik kerajaan semasa peperangan? Saya pun tak tahu macam mana nak jawab soalan itu. Saya rasa tidak. Kenapa? Saya rasa mengkritik kerajaan pada dasarnya agak salah. Mungkin. Tak perlu menjerit, cuma perlu nyatakan perkara itu. Baiklah, mungkin awak ada pendapat sendiri. Tapi saya rasa lebih baik dengan pandangan majoriti. Awak boleh saja tanya soalan di mana perlu. Mungkin lebih baik simpan pendapat awak untuk diri sendiri. Diam ini menghalang Kremlin daripada membetulkan kesilapan yang menurut Putin telah didedahkannya pada tahun 1999. Ekonomi mula menunjukkan angka-angka yang menjadikan kenyataan itu semakin berat. Kerajaan mula mengakui bahawa defisit bajet tahun 2026 dijangka melebihi ramalan lebih daripada 1 trilion rubel. Pada separuh pertama tahun ini, defisit telah mencecah 5.73 trilion rubel, kira-kira 1.7 kali lebih tinggi berbanding tempoh yang sama sebelum ini. Ramalan pertumbuhan telah jatuh kepada hanya 0.4%. Bank Pusat Rusia merekodkan satu lagi kemerosotan. Indeks iklim perniagaan telah jatuh kepada 3.6 pada bulan Julai, paras terendah sejak 2022. Kremlin menyatakan bahawa kesukaran ini tidak kritikal, tetapi kenyataan itu dibuat pada hari yang sama apabila angka-angka menunjukkan kehilangan momentum, inflasi yang meningkat dan risiko stagnasi. Putin mengawal mesej rasmi. Apa yang beliau tidak kawal ialah kos perang dalam ekonomi yang semakin bergantung kepada kerajaan. Ukraine meningkatkan tekanan itu dengan menyerang kapal-kapal Louis I dan Banda di Laut Hitam. Perkhidmatan Keselamatan Ukraine menyatakan bahawa operasi itu dijalankan bersama tentera laut dan menggunakan drone laut. Kapal-kapal tersebut dikenal pasti sebagai sebahagian daripada armada Rusia yang digunakan untuk mengangkut minyak Rusia dan mengelak sekatan. Louis I dikatakan telah membawa kira-kira 3 juta tan minyak Ural pada tahun 2026 dan berulang kali mematikan sistem pengenal pastian. Pesawat Rusia cuba menghalang pendekatan tetapi drone berjaya mencapai sasaran. Setiap kapal yang terkena meningkatkan kos operasi dan mengancam sumber wang utama untuk Moskow. Di barisan hadapan Huliapol, Regimen Serangan ke-33 memperlihatkan satu lagi perubahan. Robot darat yang dilengkapi dengan mesingan Browning M2 digunakan bersama drone serangan terhadap satu unit Rusia. Ideanya adalah untuk meletakkan mesin di kawasan berisiko tinggi dan melindungi askar. Rusia pula bertaruh pada kuantiti, artileri dan perang pergeseran. Ukraine membalas dengan sistem yang lebih kecil dan saling berhubung, mampu memantau, menyerang dan mengangkut bahan. Tekanan itu turut dirasai dalam sektor tenaga. Argent LNG dan syarikat milik kerajaan Ukraine Naftogaz telah menandatangani memorandum pada 15 Julai 2026 untuk mengkaji pembekalan gas asli cecair dari Amerika Syarikat untuk jangka masa panjang. Projek ini melibatkan terminal yang dirancang di Port Fourchon, Louisiana dengan kapasiti yang dijangka sebanyak 25 juta tan setahun. Gas tersebut boleh dihantar ke terminal-terminal Eropah dan seterusnya melalui rangkaian Ukraine untuk membekalkan Ukraine serta negara-negara lain di rantau itu. Perjanjian ini masih dalam peringkat perancangan, tetapi ia mewujudkan satu hubungan yang berkekalan dan mengurangkan pengaruh Moskow terhadap bekalan. Putin telah menggunakan minyak dan gas sebagai alat pengaruh selama bertahun-tahun. Sekarang apabila Kiev cuba mengaitkan keselamatan tenaganya dengan Amerika Syarikat dan pasaran Eropah, pada masa yang sama serangan ke atas kilang penapisan dan kapal Rusia menimbulkan kesukaran di dalam Rusia. Ini bukan sekadar perdagangan. Kontrak jangka panjang menarik pelanggan daripada pembekal Rusia, mengurangkan pendapatan Kremlin dan menyukarkan penggunaan musim sejuk sebagai tekanan politik. Zelensky juga menerima Keir Starmer di Kiev dan mengambil bahagian dalam satu penghormatan kepada pejuang Ukraine yang terkorban dalam mempertahankan negara.
Perdana Menteri Britain menegaskan semula kesinambungan sokongan dan mengumumkan sumber baharu berkaitan dengan pesawat pejuang Gripen. Lawatan itu menunjukkan bahawa pergolakan politik tidak memutuskan hubungan dengan London. Sementara Putin cuba menjual idea bahawa Ukraine akan ditinggalkan, Kiev terus mengekalkan sekutu di ibu negara, membina perjanjian pertahanan dan memperluaskan hubungan tenaga dengan Amerika Syarikat. Di sinilah Putin tahun 1990 muncul sebagai saksi paling keras terhadap Putin tahun 2026. Dia berkata bahawa masalah Rusia dihasilkan dari dalam Rusia sendiri. Hari ini, defisit semakin meningkat akibat perang yang dipilih oleh Kremlin. Hubungan antara bangsa telah musnah akibat pencerobohan itu. Minyak perlu diedarkan melalui armada rahsia dan rakyat didesak untuk menerima kuasa tanpa bantahan. Drone terus menyerang sektor minyak Rusia. Robot-robot memasuki medan perang. Kontrak baharu mengurangkan kebergantungan tenaga dan bajet Kremlin kehilangan ruang untuk menyembunyikan perbelanjaan. Frasa dari tahun 1999 itu tidak lapuk. Ia hanya mendapat nama orang yang bertanggung jawab. Terima kasih banyak kerana menonton video ini hingga ke akhir. Sokong projek kami dan sumbangkan secara kewangan melalui IDPix yang tertera di skrin anda. Kami adalah saluran bebas, fokus untuk memastikan anda mendapat maklumat yang benar. Sumbangan anda membantu kami untuk terus bertahan.